Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana seseorang mengajar cara menggunakan lendir ataupun gel dari pokok aloe vera untuk rawatan sakit lutut, slip disc dan sebagainya. Ayuh kita mendengar sambil menikmati pemandangan penerbangan berlepas daripada lapangan terbang Auckland, New Zealand. Saya mainkan audio sahaja. Link bagi video TikTok ini dalam kotak description. Selepas itu, saya akan bagi ulasan atau react. Rupa-rupanya Allah campurkan ke dalam pokok aloe vera ini satu spare part, nama dia grease, yang sama lendirnya dalam lutut kamu itu ada dalam pokok ni. Pokok aloe vera lendir tak? Maka sebab apa membuat ubat tak jadi? Sebab mu tak tahu prosedur dia. Malam ni saya nak bagi tahu. Ni pasu bunga. Tolong faham Malik. Tak faham tanya tu. Saya belajar 2 tahun nak ijazah ilmu ni. Mu belajar 10 minit. Ni pokok aloe vera. Okay. Kamu ambil pisau tu, nak ambil pokok aloe vera ni, mu kena bagi salam pada penjaga pokok aloe vera. Siapa dia? Mu Nabi mana jaga ni? Nabi Ilyas. Yes. Nak bagi salam kan tak? Assalamualaikum ya Ilyas, aku nak ambil pokok aloe vera ni nak buat ubat. Nabi Ilyas tak jawab, Waalaikumsalam, ambil lah. Lepas bagi salam tu, kamu potong sekali lah. Biar rapat dengan tanah, kerana kamu daripada tanah. Ingat, tu asal usul tu potong sekali pun. Lalu dibalikkan pokok aloe vera tersebut. Faham? Apabila balik, kamu tekan tengah-tengah ni dia ada apa? Lendir tu apa? Cecair. Cecair tu apa? Air. Siapa penjaga air? Siapa jaga air? Nabi mana jaga air? Nabi Khaidir. Bagi salam pula pada Nabi Khaidir. Assalamualaikum ya Khaidir fil alamin. Nah, ada prosedur dia tu. Lalu pokok aloe vera tadi kamu, dia panggil apa ni? Orang Melaka panggil apa? Koyok. Upat. Kamu koyok molek, maka tengah ni ada lendir, maka lendir itu disapu pada lutut kamu. Kalau slip disc atas tulang belakang, kamu ambil daripada atas awak turun. Kalau sakit pinggang, kamu pusing kat pinggang tu. Kalau lutut, kamu pusing atas lutut, di bawah lutut tu penting. Orang-orang lutut di bawah lutut itu mengikut pusingan jam. Cuma masa pusing itu baca ayat ni. Pokok aloe vera semua orang ada, ayat ni orang tak ada. Ayat Quran yang Allah cerita bab tulang belulang urat saraf manusia ni dalam ayat mana? Membaca ayat ni. Yang pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua kamu baca ayat kursi, yang ketiga kamu baca surah Al-Mu'minun 11 hingga 14. Allah cerita lagu mana dia buat lutut manusia tu. Tu kamu tu akan dibasahi dengan lendir. Kita nak lendir tu biar meresap masuk ke liang roma kamu. Paling baik kamu ambil kipas, buka kipas nombor 3, kamu hadap ke lutut kamu tu. Bila nak buat, paling baik ketika nak tidur malam. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Ayuh saya berikan beberapa ulasan atau react. Ulasan pertama, lendir atau cecair pelincir dalam lutut dan sendi-sendi kita disebut sebagai synovial fluid. Antara kandungan penting synovial fluid ialah hyaluronic acid. Merujuk kepada lendir atau gel pokok aloe vera, ia mengandungi hyaluronic acid. Cuma, apakah hyaluronic acid daripada gel pokok aloe vera benar-benar bermanfaat untuk sakit sendi? Dan jika bermanfaat, apakah ia disapu di luar, yakni apply topically, atau diambil melalui mulut, yakni taken orally? Ini saya serahkan kepada yang lebih arif. Ulasan kedua, dan inilah yang menjadi fokus saya. Fokus saya sebenarnya ialah kepada prosedur rawatan dengan menggunakan gel pokok aloe vera. Melalui rakaman tadi, kita mendengar bahawa hendaklah diberi salam terlebih dahulu kepada penjaga pokok aloe vera, yakni Nabi Ilyas AS. Kemudian, memandangkan gel pokok aloe vera adalah dalam bentuk cecair, hendaklah diberi salam kepada penjaga air, yakni Nabi Khaidir AS. Di sini ada beberapa perkara yang ingin saya tegaskan. Pertama, apa yang diajar itu setahu saya tidak memiliki dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ayat Quran mahupun hadis yang sahih atau hasan yang menerangkan bahawa Nabi Ilyas adalah penjaga tumbuh-tumbuhan dan Nabi Khaidir adalah penjaga air. Demikian juga dakwaan bahawa sekian-sekian Nabi adalah penjaga
kepada angin, tanah, logam dan sebagainya. Setahu saya tidak ada dalil daripada Al-Quran mahupun As-Sunnah. Pun begitu, jika di kalangan para penonton ada yang mengetahui dalilnya, ada yang mengetahui hadisnya, berserta rujukannya, berserta darjatnya, silalah kongsi di ruangan komen untuk manfaat kita bersama. Sebab saya mungkin silap. Sebab tu saya kata, setahu saya tidak ada. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir sudah pun wafat. Memang ada riwayat yang menerangkan bahawa para nabi dan rasul hidup di kubur mereka. Namun, itu adalah kehidupan di alam barzah yang terputus lagi terpisah dari alam dunia. Oleh itu, andai benar, saya ulangi ya, andai benar, mereka itu adalah penjaga tumbuh-tumbuhan dan air, mereka tidak lagi menjaganya. Ketiga, orang yang sudah meninggal dunia, yang ini sudah memasuki alam barzah, tidak lagi dapat mendengar ucapan orang di alam dunia. Ini termasuklah para nabi dan rasul yang sudah wafat. Mereka tidak dapat mendengar ucapan, perkataan, rayuan, doa orang yang berada di alam dunia. Dalilnya ialah ayat 22 surah Fatir, surah yang ke-35. Dalil yang lazim saya baca sebelum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Bermaksud, dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak dapat menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Oleh itu, secara umum, semua yang telah meninggal dunia tidak dapat mendengar orang di alam dunia, tidak dapat mendengar ucapan, perkataan, rayuan orang di alam dunia, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kita dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki itu melalui dalil lain yang sahih. Antaranya, apabila kita memberi salam atau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, baginda dapat mengetahuinya bukan kerana mendengarnya, tetapi kerana ada malaikat khusus yang menyampaikan salam itu kepada baginda. Dalil bagi perkara ini adalah hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nombor 3484, atau penomboran lain hadis nombor 3666 dengan sanad yang dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakkan mereka ke atas Musnad Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi wa malaikatan fil ardi sayyahina yuballighuni min ummatis salam." Bermaksud, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mengelilingi bumi ataupun berlegar-legar untuk menyampaikan salam daripada umatku, untuk menyampaikan kepadaku salam daripada umatku, ya. Yuballighuni min ummati salam, menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Berdasarkan hadis ini, satu poin sampingan, sesialah amalan kirim salam kepada Nabi yang lazim dititipkan kepada jemaah haji dan umrah. Kita orang-orang pendukung sunnah, orang-orang faham sunnah, kita tidak melakukannya. Bukan sebab kita tak suka ke, anti ke apa, sebab kadang-kadang ada orang yang nak pergi buat umrah, ada yang nak pergi buat haji, kawan ke, saudara mara ke apa ke, siap tanya kita, nak kirim salam pada Nabi tak? Kita pula, tak puas saya, tak mau. Dia pula pandang lain macam kita ni anti kepada Nabi, kan? Padahal kita tahu di mana saja kita mengucapkan salam, ada malaikat yang akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sampai, sesialah dalam bacaan at-tahiyat. Dalam solat kita tu, kita duk beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama, ini sampinganlah. Okey, berbalik kepada topik asal.
Hadis ini ataupun perkara ini khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bererti apabila seseorang itu mengucapkan salam kepada para nabi dan rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada malaikat yang akan menyampaikan salam tersebut kepada para nabi dan rasul tersebut. Pun begitu, kita tetap mengucapkan alaihissalam setelah menyebut nama seseorang nabi atau rasul sebagai tanda penghormatan dan bukannya dengan keyakinan ia akan disampaikan kepada nabi atau rasul tersebut. Oleh itu, apabila diucapkan Assalamualaikum ya Ilyas atau Assalamualaikum ya Khaidir, Nabi Ilyas dan Nabi Khaidir yang berada di alam barzah tidak tahu menahu tentang ucapan salam tersebut. Okey. Keempat, dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 69, Allah SWT menyebut tentang madu, honey, madu sebagai penawar bagi manusia. Madu adalah dalam bentuk cecair sebagaimana gel pokok aloe vera adalah dalam bentuk cecair. Namun Allah dan Rasulullah tidak pernah menganjurkan agar diucapkan salam terlebih dahulu kepada Nabi Khaidir sebelum memanfaatkan madu. Demikian juga dalam As-Sunnah terdapat riwayat-riwayat di mana Rasulullah SAW mengesyorkan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan sebagai penawar atau sebagai ubat. Habatus saudah adalah salah satu daripadanya. Namun, Allah dan Rasulullah tidak pernah menganjurkan agar diucapkan salam terlebih dahulu kepada Nabi Ilyas sebelum memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Kelima, semua poin yang saya bincang, yang saya kemukakan di atas daripada 1 sehingga 4 membawa kita kepada satu persoalan lain. Apakah tujuan sebenar memberi salam kepada Nabi Ilyas dan Nabi Khaidir? Dibimbangi ada sesuatu keyakinan lain yang tersembunyi di sebalik amalan memberi salam tersebut, dan keyakinan itu pula bercanggah dengan ajaran Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tinggalkanlah, jauhilah amalan memberi salam kepada sekian-sekian Nabi atas anggapan itu adalah penjaga. Nabi itu adalah penjaga ke atas tumbuh-tumbuhan, air, tanah, angin dan sebagainya. Bahkan tinggalkanlah juga orang yang mengajar sedemikian kerana dibimbangi dalam ajarannya secara halus terselit sesuatu yang menyalahi akidah Islam, menyalahi hukum syarak, sementara kita sebagai orang awam tidak mengetahui tentangnya. Kemasyhuran seseorang dengan gelaran pakar rawatan Islam, kemunculannya di kaca TV bukanlah kayu ukur bahawa apa yang disampaikan adalah benar lagi sahih, benar dari aspek hukum syarak, bersih dari aspek apa jua bentuk syirik. Ulasan ketiga, dalam rakaman yang kita dengar tadi, dianjurkan membaca ayat 11 hingga 14 surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, tentang penggunaan ayat-ayat Al-Quran untuk penyakit fizikal. Penyakit fizikal, ya, bukan penyakit rohani, bukan gangguan makhluk gaib, tetapi penyakit fizikal. Saya ada sejumlah video tentangnya, jemput, tonton dan semak. Meskipun ia sesuatu yang lazim dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat kita, tidaklah bererti ia sesuatu yang tepat lagi benar. Saya tidak akan membicarakannya dalam video ini kerana ia adalah topik yang berasingan. Link bagi video-video tersebut saya berikan dalam kotak description. Sebagai alternatif lain, saya akan berikan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, ada satu perkara lain yang perlu kita fikir-fikirkan. Kenapa ya sebahagian agamawan ni dia suka bagi petua-petua sendiri. Dia tak nak bagi petua yang ataupun apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dia nak bagi petua dia sendiri. Meskipun petua tu dia ambil daripada ayat Quran, tetapi dia ambilnya tu tak ada dalilnya pun. Cuma terjemahan ataupun maksud ada lebih kurang, okeylah tu. Macam tadi kan, ayat 11. Sebenarnya yang tepat 12 hingga 14 surah Al-Mu'minun tu kan.
Ayat ke-14 dia sebut tentang tulang. So, tulang tu macam ada kaitan dengan sendi lah. Ada kaitan dengan pelincir. Jadi, terus jadikan ayat sebagai penawar. Okay, padahal tak ada kaitan pun sebenarnya kan. Kalau kita baca ayat tu pada awal hingga akhir, tak ada kaitan pun. Tapi kenapa mereka ni suka nak bawa ayat sendiri, petua sendiri, tapi tak mahu bawa sunnah Rasulullah SAW. Okay? Salah satu sebabnya ialah nak ada trademark. Ataupun nak ada, ni ustaz ni ajar ayat ni. Jadi orang pun sebut nama dia. Ustaz ni ajar selawat ni. Ustaz ni ajar zikir ni. Ustaz ni ajar petua ni. Ustaz ni ajar petua tu. Jadi ada nama ustaz tu. Dan dia suka nama dia disebut. Sebab kalau yang dia ajar, apa yang Rasulullah ajar, orang-orang yang dengar akan kata, Rasulullah ajar ni. Rasulullah ajar itu. So mereka akan sebut nama Rasulullah. Tak sebut nama dia. Tapi kalau dia ajar petua yang dia sendiri ajar, okay, orang akan sebut nama je. Jadi nama dia makin top, makin top, makin top, makin seller, makin seller, makin seller, makin celebrity. Nama yang boleh sell kan. Okey. Baik, sambung ya. Kembali kepada ni, saya akan ajarkan sebagai alternatif lain apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menarik untuk diperhatikan. Baginda adalah penjelas Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 44 dan 64 surah An-Nahl. Namun baginda tidak pula menjelaskan bahawa ayat tertentu adalah penawar untuk penyakit tertentu. Sebaliknya yang baginda ajar ialah sejumlah bacaan jampi atau ruqyah, merujuk kepada mana-mana bahagian badan yang sakit seperti sakit sendi misalnya. Ayuh kita rujuk kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4082, atau penomboran lain hadis nombor 2022, di mana seorang sahabat bernama Utsman bin Abi Al-As As-Sakhafi radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tubuh badannya yang sakit semenjak dia memeluk Islam. Okey, saya terjemah terus. Tubuh badannya yang sakit semenjak dia memeluk Islam. Maka Rasulullah SAW mengajarnya untuk meletakkan tangannya di bahagian tubuh yang sakit, membaca bismillah 3 kali, kemudian membaca sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Yang bermaksud, aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada keburukan apa yang aku temui dan apa yang aku ingin jauhi daripadanya. Ingat ya, ini Nabi yang ajar. Letak tangan di bahagian yang sakit, baca bismillah 3 kali dan baca a'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Baiklah, saya bagi contoh. Katakan tangan saya sendi sakit sini. Banyak menaip ke, main badminton ke. Jadi apa nak buat? Pegang di sini, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nak baca bismillah saja pun boleh. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali a'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Jadi bacaan ini saya letak di skrin. Sila tangkap layar. Bagi yang belum menghafalnya, sila tangkap layar, boleh diamalkan. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tak kisahlah sendi sini ke, pergelangan tangan ke, lutut ke mana ke, inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis daripada Sahih Muslim. Ini petua, tapi bukan petua saya. Ini adalah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Demikianlah ya beberapa ulasan dan react saya terhadap rakaman yang kita dengar tadi. Saya tutupi dengan 2 pesanan. Pertama, ulama pewaris Nabi ialah ulama yang mewarisi amalan dan ajaran Nabi. Ulama seperti inilah yang mesti kita jadikan rujukan. Ulama ni ialah plural kepada orang alim yang biasa kita sebut sebagai ustaz ya. Tinggalkan orang agama yang kelihatan seperti orang agama, cara pakaiannya ya, bercakap topik yang ada kaitan dengan agama tetapi tidak mewarisi amalan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kedua, apabila sakit, jumpalah doktor pakar dan dapatlah rawatan yang sebaiknya. Saya sebenarnya agak bimbang apabila dalam rakaman tadi yang kita dengar tadi disebut juga agar menyapu gel aloe vera untuk slip disc di tulang belakang, di sepanjang tulang belakang. Setahu saya, slip disc adalah sesuatu yang mudarat dan serius. Jika diusahakan rawatan awal berjumpa doktor pakar, insya-Allah dapat dielakkan slip disc tersebut daripada menjadi lebih serius. Maknanya dapat rawatan untuk menyembuhkan slip disc tersebut dan mengelak ia menjadi sesuatu yang lebih serius lagi, ya. Okey, baik. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.